dan juga berada dalam tazkirah ringkas pada pagi ini. Allah Ta'ala mengikat silaturahim di antara kita supaya sentiasa berada di dalam jemaah, sentiasa mengasihi di antara satu sama lain, kerana salah satu di antara perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala panjangkan umur kita ialah kita sentiasa mengikat silaturahim di antara kita. Kita sentiasa menghubungkan silaturahim di antara kita. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang hubungkan silaturahim, kerana kata Nabi, rahim itu adalah nama aku. Sesiapa yang menghubungkan dia, dia akan berhubung dengan aku. Sesiapa yang memutuskan dia, maka dia akan memutuskan dirinya dengan aku. Artinya sentiasa menghubungkan silaturahim ini akan menyebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kita. Dan Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut bahawa silaturahim ini akan menyebabkan hati manusia jadi tenang. Kerana orang yang menghubungkan silaturahim, hati dia akan jadi tenang. Kalau dia nak pergi mana pun, dia tak rasa macam dengan ada orang yang tak suka dengan dia. Dia baik dengan semua orang, akan menyebabkan dia rasa tenang untuk pergi ke mana saja. Orang yang bergaduh, orang yang tak baik dengan orang tertentu, ada orang yang dia bergaduh. Dia nak main masjid, dia takut jumpa dengan kawan tu, dia tak main. Dia nak pergi makan kenduri, dia takut jumpa dengan orang yang dia tak suka tu, ataupun orang yang tak suka kat dia tu. Orang yang dia bergaduh tu pun dia tak pergi makan kenduri. Dia takut lagi makan setalam dengan kawan tu. Pakat kawan tu duk tengok kita duk tengok kat dia, dia terap dengan talam-talam kali, apa tak boleh makan dia tak. Jadilah susah pergi kat kenduri pun tak pergi. Ada majlis keramaian pun dia tak berani nak pergi, takut jumpa kawan tu lagi. Jumpa aku sigung boleh pakai tak main. Last sekali kenduri apa pun tak, kawan dengan orang pun tak. Akhirnya dia jadi orang yang sangat berada dalam keadaan tidak tenang hati dia. Itu kata Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dihormati sekalian, pagi ini kita cerita tentang satu hadis Nabi di mana Sayyidina Jibril alaihi salam mencerita kat Nabi tentang beberapa kelebihan yang aku tengok pada anak Adam ini. Ya, ada kelebihan. Sayyidina Jibril kata tamanna Jibril ala an yakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Aku bercadang kalau boleh nak jadi anak Adam. Ataunya aku bercita-cita, cita-cita yang tak mungkin bercapai lah, tamanna. Cita-cita yang tak akan mungkin tercapai, tapi aku teringin nak jadi anak Adam. Disebabkan oleh li sab'i khisalin, kerana 7 perkara. Ada 7 perkara yang ada pada anak Adam, tapi aku rasa cemburu kerana aku tak boleh. Makhluk malaikat ni tak dapat benda-benda ni, tapi pada anak Adam ada. Dan anak Adam sebenarnya patut rasa betul, kerana Allah Ta'ala bagi pada kita ada 7 perkara yang sangat istimewa, tapi mungkin kita tak tahu. Ada orang yang tak tahu, kata dia sudah berada di dalam satu situasi yang sangat berharga, situasi yang sangat berharga, tapi dia tak tahu nak menghargai dia. Patah Melayu kata, kita tidak akan mengetahui sesuatu itu baik selagi kita tidak kehilangan dia. Bila tak ada, baru rasa, ruginya aku. Bila sampai dah ke alam akhirat, barulah tahu, sedar dah aku. Rupanya alam dunia ni duk tidur, alam akhirat baru sedar. Tak jadi apa lah. Jadi tuan-tuan, ada setengah orang kata hidup ni adalah suatu benda yang seolah-olah manusia sedang tidur. Takkan untuk hidup tidur, yalah tidur lah tak sedar. Kalau orang yang sedar tu, orang jaga dah lah tu, maka bila dia bangun di padang mahsyar, barulah dia sedar, Allah, nak balik ke dunia balik tak boleh dah lah. Maka baru dia sedar, seolah-olah dia baru bangun daripada tidur. Tak gunalah, tak ada makna dah kalau bangun daripada tidur setelah bangun di padang mahsyar.
Tamana Jibril an yakuna bani Adam li sab'i khisalin. Yang pertama, as-salawatul khams ma'al imam, iaitu bersembahyang jemaah bersama imam. Artinya bersembahyang 5 waktu bersama imam, berjemaah lah maksud dia, berjemaah. Pahala besar orang berjemaah ni sebenarnya. Yang pertama, makmum dia buat kerja paling senang tapi pahala paling banyak. Itu kelebihan jemaah. Buat kerja senang, pahala banyak. Duduk di belakang imam, imam yang baca Fatihah. Kalau kita baca Fatihah tak dan habis sebab masbuk, imam tanggung Fatihah kita. Jadi kita ni senang, kerja yang agak senang. Banyaklah benda senang. Lepas tu rokok, tu imam rokok dulu, kita ikut je. Jadi kelebihan as-salawatul khams, artinya kelebihan sembahyang 5 waktu berjemaah ni, Jibril kata tak aku dapat di mana-mana pahala dia sangat besar. Jadi siapa dia susah lah. Kalau tidak takkan Jibril nak kata, sebab benda tu susah. Nak sembahyang 5 waktu bukan zakat subuh saja. Subuh ni sebab kita tak kalau ada cikgu ngajak petang, jadi tak kalau waktu subuh boleh amai. Waktu asar pakai tak payah saya. Tak lah. Dia nak 5 waktu bersama imam adalah satu peluang yang sangat susah tapi sangat berharga. Jadi kalau siapa boleh rebut, alhamdulillah lah. Tapi yang kompon boleh rebut untuk Bilal lah, sebab Tok Bilal kena membang. Kalau Tok Bilal pun pakai tak rebut hak tu, pakai tak ada siapa boleh bang. Masalah agak Bilal ni pun. Ada Tok Bilal yang 1 bulan Ramadan tak pernah buka puasa dengan isteri. Sampai isteri dah mengadu, tolong habaq sat kat Pak Haji, pasal dia tak pernah buka puasa dengan kami. Tanya Pak Saipa, Pak Haji jadi macam mana? Dia kata tak pernah buka puasa dengan kami, dia buka puasa dengan kawan-kawan dia aja. Awak Pak Haji kerja apa? Dia kata kerja jadi Tok Bilal. Tok Bilal mana boleh duduk bang rumah, kena pergi bang di masjid lah. Dia kata kalau ya pun pas lah beten kat kawan lain semua. Anak-anak pakat balik jauh-jauh balik lah main buka puasa rumah. Dia duduk buka puasa di masjid dengan kawan-kawan dia, pas beten kat kawan lain semua. Mak Haji tak kata tak apalah, nantilah. Dia Tok Bilal masjid mana, dia pun habaq lah, ustaz pun kena dia tak. Itu habaq. Saya pun habaq kat Pak Haji. Pak Haji kata macam ya ustaz, buka puasa datang mana pun. Cuma buka puasa dengan kawan-kawan ni seronok, macam tukang-tukang, banyak orang, itulah tak. Dia kata Pak Saimat Haji kata saya tak apalah, tolong habaq pun bagus lah dia tak. Sembahyang 5 waktu sehari semalam, artinya sepanjang 5 waktu berjemaah. Kalau nak ikut susahnya berjemaah ni, memang kena betul-betul istiqamah, dan yang keduanya kena kuat sungguh. Kalau tak kuat, tak boleh dah. Macam ada setengah yang bekerja di pejabat, yang ni pun satu cabaran. Berjemaah ketika bekerja di pejabat ni, waktu kerja lah, waktu semayang ni, waktu rehat. Masuk 1:30 semayang zuhur, sebenarnya waktu rehat, tapi waktu tu lah nak makan, waktu tu lah nak berehat. Tak ada semayang jemaah. Kemudian asyak waktu balik, waktu kalut nak balik dah tu, masa tu pukul 4:30 tu kira kalut dah, duk siap kerja, duk atok dah semua, nak balik dah, nak tutup jabat dah. Waktu kita nak kalut nak balik, nak pergi jemaah masa mana? Masa tu ustaz tak dan ustaz. Asyak tak dan dah. Zuhur tadi, zuhur pun tak dan, duk makan. Maghrib baru sampai di rumah. Tak dan jemaah juga, semayang seorang juga. Isyak dah tak larat, bangkit semayang pukul 3, pukul 2 pagi. Tak semayang. Subuh baru tolak dari rumah, keluar nak hantar anak sekolah. Tak dan juga. Tu dia. Susahnya kita nak istiqamah untuk dapat jemaah 5 waktu, kerana pahala dia besar. Kata Jibril, aku bercita-cita nak jadi anak Adam kerana besarnya pahala kalau boleh berjemaah sehari semalam 5 waktu. Ya. Yang kedua kata Jibril alaihissalam pada Nabi, wa majalisatul ulama, yang keduanya kelebihannya ialah boleh duduk dalam majlis-majlis ulama, majlis-majlis orang-orang alim. Sufyan As-Sauri kata di antara ruginya manusia ialah ada orang alim daripada kalangan mereka, tapi dia tak ambil ilmu daripada orang alim tu. Tu Sufyan As-Sauri kata ruginya. Selain daripada tu, rugi juga kalau ada tetamu
kita tak layan dan jamu dia makan ketika dia main rumah kita, tu pun rugi kak. Tetamu kan, yang pertama rugi. Ada orang alim daripada kalangan kita, tapi kita tak ambil ilmu daripada dia. Dia ni boleh mengajar Quran dan memang dia pun hebat mengajar Quran. Siapa pun tak teringin nak pergi mengaji Quran kat dia. Orang alim, orang banyak ilmu, tapi di rumah dia lah, dia kata dia tak larat. Pergi di rumah dia, suruh dia mengajar, kita dengar. Ataupun kita baca, dia dengar aja. Macam dengan buat apa, pengajian ekspres, bawa kitab. Macam saya baca kitab di Satu Tauhid dengan kitab apa ni, Faridatul Faraid. Abang kata, Tok Guru ngajak kitab ni, dia kata kalau hampa nak mengaji, tak kerja apa je nak mengaji. Dia kata, tak, saya baca waktu cuti PDP rumah dia, kita baca kitab. Kita baca kitab, tang mana dia kata tak kena, tentu dia tegur. Tang lain ekspres dia jalan. Tang mana dia kata suruh berhenti, dia nak cerita sikit, dia terang. Lepas tu kita baca aja. 2 bulan lebih, 2 bulan gitu, habis dah sebuah kitab. Baca kitab Faridah pula, kitab Faridatul Faraid, baca pula. Habis kitab Faridatul Faraid itu tempih ya, dalam 20 muka ya, tapi panjang. Huraian dia panjang. Nak ambil dia punya tempo ya dia. Tempo ngaji tu ya. Lepas tu kitab lain pula, baca lagi. Dia tak apa dah, baca 2 buah kitab tu boleh dah. Tak tahu je tanya dia dah. Jadi sayang, dia alim, dia ilmu banyak. Orang ada ilmu banyak ni kadang-kadang bukan mesti tanya banyak, dia tanya sikit je, tapi dia cerita seolah-olah kita baca 10 buah kitab. Duduk dalam majlis dia sangat untung. Dalam masa setengah jam kita baca 10 buah kitab, sebab dia ada dalam minda dia, dalam ingatan dia 10 buah kitab. Kitab tauhid ada, kitab fiqh ada, benda-benda hak kita tak pernah dengar pun ada cerita. Itu kelebihan dia. Wa majalisatul ulama, duduk dalam majlis-majlis orang alim. Apatah lagi kalau orang alim itu perempuan, dia duduk dalam rumah kita. Ada satu senario yang sangat rugi kalau seorang isteri, orang yang menjadi suami dia ada ilmu, tapi dia tak ambil ilmu suami dia. Rugi. Sebab suami dia tu duduk dalam rumah dia, duduk dalam rumah dia, dia tak ambil ilmu. Sangat rugi ya, sangat rugi. Celah-celah tu pula keli pula kan kawan tu, lagi rugi, langsung tak boleh ilmu kat dia. Ada seorang sahabat kami, orang laki-laki ya, dia ni kerja ni lah kontraktor kecil-kecil kelas F ni. Dia dengan isteri dia, bukan dia takut dengan bini dia, bukan dia macam dengan hormat sungguh lah dengan bini dia tu. Sampai nak keluar pergi main badminton dengan kita pun habaq kat isteri, tak apa aku kena habaq kat dia dulu, kok sagi dia dah jadual apa petang ni. Kami kata hang ni takut ke apa? Bukan takut, aku hormat bini aku sebab 2 perkara. Yang pertama sebab dia isteri aku, yang kedua sebab dia tok guru aku. Dia duduk mengaji Quran dengan isteri dia, daripada Iqra 1 sampai habis Quran. Duduk mengadap bini dia, panggil dia, kalau bini kita wasan rekah 2 kali sagi, apa nak ajak siapa ni? Tapi dia boleh tunggu sampai Iqra 1 tu dia mengaji sampai habis. Dia kata itulah guru dia, itulah orang yang menjadi kekuatan pada dia. Sebab itulah kalau dia nak terima satu-satu apa ni tender ke apa ke dia nak masuk, dia akan tanya isteri dia dulu, agak-agak ni gamak nak kita terima ni. Bini dia kata tak payahlah, adu adam tak larat nak, tak terima. Dia jadi macam dengan orang kata apa panggil ya, macam tu lah dia apa. Satu masa tu pergi Penang, tu saduk habaq lah kat bini hang nak kalau apa pergi Penang je. Maknanya berlakulah satu kejadian, dia duk habaq bah, aku duk habaq dah, kena habaq juga kat dia, kalau tidak jadi apa-apa. Tengok ni dia tu. Kami kata ada juga manusia macam tu. Dia adalah guru aku dan dia adalah isteri aku. Jadi 2 pangkat duk ada. Kita macam tu juga. Kalau kita ni suami, kita ada 2 pangkat dengan isteri. Yang pertama kita guru dia, yang kedua kita suami dia. Jadi alangkah bagusnya kalau seorang alim, biasanya lah tuan-tuan, biasanya lah, ghalibnya, orang terlazimnya lah, kalau dia tu alim, bini dia takkan mengaji kat suami dia punya. Kan paling tidak pun kadang-kadang kita nak baca agak, duklah Ustaz ni nak baca tajzib atraful hadis, nak mengajar, duklah Ustaz nak baca aja, cuma dengar Ustaz.
Dia sambil dukung anak, suruh dia duduk. Kita baca sekali hadis, okey tak kalau kita kata macam ni, macam ni? Tak apa dah. Itu. Sungguh dia kena macam tu ya. Paling tidak dia boleh mengaji walaupun dia tak ikut kita. Tu bagi orang yang ada ilmu dan dalam rumah dia ada isteri dia. Jadi rugi kalau kita tak boleh duduk dalam majlis ilmu bersama orang alim. Kita dapat benda-benda baru, kita boleh refresh balik ilmu kita. Luqman Al-Hakim kata kepada anak dia, wahai anakku, sesungguhnya orang yang duduk dalam majlis ilmu ada dua kelebihan. Yang pertama, dia dapat ilmu yang boleh dia buat amal kepada dia. Dan yang kedua, kalau dia jahil, kalau dia alim, dia akan dapat ilmu yang boleh dia buat amal. Kalau dia jahil, kalau dia alim, dia akan lebih yakin dengan ilmu yang sudah ada pada diri dia. Duduk dalam majlis ilmu tak salah, paling tidak dia dapat ilmu, dan ilmu tu walaupun dia dah tahu, tapi lebih baik kerana dia lebih yakin dengan ilmu yang telah ada pada diri dia. Kita boleh refresh ilmu kita, ya, kita boleh selalu memperbaiki ataupun membaharui ataupun menambah baikkan ilmu-ilmu yang telah sedia yang sedia ada pada kita, ya. Jadi duduk dalam majlis-majlis ulama, dan ulama ni pun antaranya doa mereka ni mustajab, pandangan mereka tu lebih melampaui daripada kadang-kadang pandangan kita. Dia punya pandangan dia melampaui daripada pandangan kita. Kita pun tak tersangka, tak terjangka nak buat sampai macam tu. Dia dah boleh berfikir lebih daripada itu dalam soal agama, dalam soal kehidupan, dalam soal maslahah. Kita pun tak tahu kaedah maslahah apa yang orang pakai macam ni. Orang alim habaq kita. Jadi dengar cerita bab niaga. Dia kata dalam dunia ni tak ada satu muamalat yang berlaku di mana-mana dunia, iaitu orang makan dulu bayar kemudian. Tak berlaku. Yang berlaku di Malaysia, dan di Malaysia ini jadi sah dan sebab redha. Kita makan tak apa, hidup lo, makan lo. Kita makan habis, sekali baru kita mai habaq kat dia. Makan apa? Nasi satu, dia pun kira satu nasi RM1.5 ada. Ikan temenung RM1. Sayur sikit RM5. Sotong sekor RM2. Padahal sotong sekor hak kawan tu RM2 hak sejengkai, kita RM2 hak tengah jengkai pun dia kira RM2 ke, tu kiranya nak kan. Dari segi muamalat itu dah jadi riba, tapi pasal redha. Itu ya. Dia kata kalau muamalat di negeri lain jenis tu, makan halal, dia balik gitu je, jenuh kita dia tak. Di Malaysia je berlaku muamalat jenis makan dulu, lepas tu bayar kemudian. Tuan-tuan pergi tengok negeri lain, mana dah jenis tu dia tak. Tapi kita boleh terima hakikat itu kerana dah jadi uruf kita dah. Orang Melayu bab makan ni dia akan jaga. Cuma dia tak habaq je sotong sak mana. Kawan tu claim sama ya. Macam ayak teh lah. Ayak teh sepatutnya kalau susu sikit, dia kena kurangkan sikit bayaran ayak teh tu. Bagi teh kurang susu. Berarti hak seorang lagi teh susu kat setengah cawan, harga sama. Hak tu kira riba lah tu. Tapi kita redha sebab tu jadi sah, sebab kita redha. Kita boleh cerita nasi setengah kita buh sendiri, bukannya dia bubuh. Sungguh nasi setengah kita buh sendiri, padahal sikit je, dia claim sama je. Jadi yang ni kata kita bila kita mengaji baru kita teringat, sungguh juga jadi macam-macam isu yang kaitan dengan muamalat baru kita tahu. Kita duk buat dah benda macam tu, macam dengan apa rohnu macam ni, pada buat rohnu lah ni lah. Kita tahu Rasulullah dulu ketika baginda wafat, baginda ada cagarkan baju besi baginda kepada seorang Yahudi. Sampai baginda wafat, baju besi itu masih ada pada Yahudi tu. Artinya rohnu dah berlaku zaman Rasulullah dulu, cuma dalam bentuk cagaran baju besi. Kita lah ni rohnu tak terima lah baju besi, yang dia terima mah je. Tapi tak apa nak cerita, kata tu kaedah dia baru. Bila kita mengaji baru tahu ada rupanya. Ya, Rasulullah cagarkan baju besi baginda kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan 10 gantang syair, ya, untuk makanan baginda.
Tapi kalau dia cagak kat sahabat, confirm tak berlaku roh nu. Pasal apa? Sahabat sedekah gitu je. Dia cagar kepada seorang Yahudi. Roh nu dia cagarkan, lepas tu tinggal terus berjusi tu. Tak siapa yang tebui. Ni nak cerita kata bila kita mengaji, baru tahu. Bila orang alim cerita, baru tahu. Bila orang duk cerita tentang bank Islam, bayar zakat bank Islam, dia kata ada ura-ura mengatakan mulai tahun depan semua pemegang akaun akan bayar zakat sendiri. Bank Islam hanya bayar zakat kepada pemegang saham saja. Jadi kita kata tak apalah. Lah kita rasa aku ni bayar sekali lagi ke apa? Ada orang bayar 2 kali. Zakat bank Islam dah bayar dah sekali. Kita bayar sekali. Nak bagi lagi sempurna zakat kita punya duit kita, kita bayar sendiri. Kita tahu haul nisab dia. Ya, jadi kita bayar. Ya, haul dia kita tahu sebab kita sendiri yang simpan dan buku tu ada kat kita. Kita tahu lagi sempurna. Jadi bila mengaji dengan dia baru dia duk cerita, barulah kita tahu ya produk-produk ekonomi terkini. Kalau tak ngaji, tak erti produk-produk ekonomi Islam, muamalat Islam ni. Semakin hari ni tiap-tiap tahun ada produk baru, macam-macam produk. Tapi kita pun tak apa nak faham, kena pergi tanya ni produk apa ni. Bisa manin ajil ni tak ada dah. Dia kata pakai hak lain pula dah. Tu dia apa dia pula dah. Ada hak lain lagi setiap tahun semacam produk. Jadi bila duduk dalam majlis ulama, barulah kita reti, barulah kita mengaji. Tu hak bab-bab tu. Kalau bab-bab ibadat, lagi-lagilah. Ya, lagi-lagilah kita nak kena tahu supaya ibadat kita lebih sempurna, ya, supaya setiap amalan kita lebih yakin kita buat amal, ya, bukan mengikut-ikut, bukan turut-turut dak. Yang ketiga kata Jibril alaihi salam, wa ayyadatul marid, ya, menziarahi orang sakit. Ziarah orang sakit ni pahala besar. Tapi kita tak tahu pasal apa? Pasal jarang-jarang kita dapat peluang, sebab bukan kawan kita sakit tiap-tiap hari. Kadang-kadang je sunat muakkad dan hak kita kepada seorang sahabat, hak sahabat yang kita kena perlu, yang kita kena sempurnakan, dia itu kalau dia sakit kita ziarah, kecuali sebut dalam kitab, kecuali makruh kita ziarah 3 jenis sakit. Dia bukan semua sakit kita boleh ziarah. Makruh ziarah 3 jenis sakit ni sebut dalam kitab. Yang pertama, sakit mata. Kalau ada orang sakit mata, tuan-tuan elok tak usah ziarah lah. Pasal sakit mata tu kata berjangkit. Jadi elok tak usah ziarah lah. Mampai lah tengok ni, aku sakit mata ni, bengkak mata ni. Tak apa. Kami berasa macam tak pi aku. Tanya Pak siapa yang kami mengaji makruh ziarah orang sakit mata. Lah hampa tak kesian ke orang sakit ni? Jenis-jenis sakit ke yang nak kena pergi ziarah ni pun. Pergi ziarah pula kalau boleh jangan lama. Sekira-kira 2 perahan susu. Perah susu kali pertama, susu lembu tu, susu kambing tu. Lepas tu anak kambing tu akan minum pula supaya susu tu keluar. Perah kali kedua. Macam tu je. Mana dalam 20 minit tu je. Ziarah kita hentam pergi duduk sembang sampai kawan tu pun nak lali lah, tak balik lagi ke depa ni. Ziarah sungguh. Dia lama ziarah tu, dia kena ambil kira kat no kita tanya. Ziarah orang sakit pahala besar, tapi jenis-jenis sakit lah. Yang kedua, makruh kita ziarah orang sakit gigi. Sakit gigi. Aku nak pergi ziarah hang sakit gigi lah, tak sama aku kalau aku dengar hang sembang aku lagi sakit dia tak. Bagaimana? Dia yang ketiga, yang ni betul dia tulis. Baya si maulam bisui. Orang sakit bisui makruh kita ziarah. Tak tahu pak siapa. Sakit bisui kan, dia sakit tempat hal elok lah bisui ni. Makruh kita ziarah. Tapi dia sakit lain pergilah ziarah. Tak masalah pergi ziarah, tengok para abang, aku doa lah bagi sihat, boleh pergi jemaah dengan kami lagi. Dia pun insya-Allah. Macam mana Pak Haji sakit? Allah Ustaz, sihat lama dah, sakit sikit je, dia buat kalut boleh. Bini dia kata je, kalut lebih pada tu lagi. Dia habaq kat kita pun pergi. Allah Pak Haji, macam mana Pak Haji? Dia kata Allah Ustaz, sihat lama dah, sakit sikit je, kalut ya. Bini dia jawab, dok kata kalut, dia kalut lebih pada apa? Dah nak habaq kata dia, sakit baru sakit je, sihat lama dah.
seorang Pak Haji. Tapi ialah ziarah dia. Abang tak tahulah semalam ni berasa macam nak rebah. Dia kata main-main dia abang kata jantung ni dia kata semua orang ada. Hai, saya tak ada. Hai, mana boleh hang tak ada jantung? Ada jantung tak? Sakit jantung. Dan lagi duk melawak. Kawan pula melawak. Hang tidur pergi elok-elok sikit. Ni aku nak buka elok dah. Hak tu tuan-tuan, melawak sungguh. Kita pun tak gamuh melawak dengan kawan macam tu. Tak kedainya matilah. Orang kata ukok dah habis ya. Korek beliang. Tang tidur pergi elok sikit. Aku nak ukok ni cukup ni. Melawak lagi. La ilaha illallah. Aduh, ziarah orang sakit ni macam-macam. Kalau boleh tak sodok lawak lah jenis-jenis tu. Sakit ni yang pertama dia stres. Sebab itu orang lelaki kalau sakit dia memang buat akal macam-macam. Buat akal kat isteri dia lah. Hang tinggal aku, tak kesian kat aku. Dulu masa aku sihat hang sayang kat aku lah, nampak macam tak sayang dah. Bini dia kata tak sodok banyak cakap lah. Dia berkeli dengan bini dia pasal dia stres. Dia nak pergi lepaskan stres dia tu. Nak bagi bini dia marah kat dia. Baru dia rasa syok. Jenis tu. Macam budak. Wa ayadatul marid, ya, kamu menziarahi orang sakit dapat pahala kata Jibril. Kerana kami makhluk malaikat ni tak pernah sakit. Jadi tak ada jenis-jenis kebajikan, jenis ziarah orang sakit tu kami tak dapat. Malaikat-malaikat alam malaikat ni tak ada ziarah orang sakit. Sebab malaikat mana ada yang sakit. Jadi manusia ada peluang itu. Dan kata Jibril, itulah dia peluang dapat pahala banyak. Sebab ziarah orang sakit ni, kelebihan yang pertama kita doa kat dia. Dan kelebihan lagi yang besar ialah dia doa kat kita. Sebab doa orang sakit ni mustajab. Sebab itu kalau sakit, jangan cakap benda hati tak elok. Mulut dia sangat bisa dan mustajab. Di sebab itu kita doa kat dia. Dan pesan kat dia pula, doa kat kami semua. Biasanya kalau orang tak mengaji, dia marah kat kita. Duk kira nak doa kat dia. Aku hak sakit ni lampau kena doa. Dia duk marah kat kita. Jenis tak mengaji ni pun payah juga. Sakit ni kalau jenis tak mengaji pun payah juga kan. Macam kalau hak jenis mengaji macam kita, macam tadi lah kita kata kat dia, macam mana Pak Ji? Dia kata Allah sihat lama dah, sakit tak baru sekali ni. Mereka duk hingak dia dah. Taulah kata dia ni orang mengaji kan. Ni orang tak mengaji, tolonglah doa kat kami sama. Duk kira doa kat hampa. Yang aku sakit ni lah hampa kena doa kat aku. Dia duk marah kat kita. Kita nak ambil peluang sebab doa orang sakit ni mustajab. Dia duk kata ampalah kena doa kat aku sakit lah. Iyalah doa juga lah. Dia hak sakit tu pun doa kat kita. Doa dia mustajab. Jangan doa tak ketahuan puan sakit marah kat laki. Tak payah hang kalau aku sakit memang dia tak suka kat aku dah. Cari lain dah. Biar pilah aku sakit ni. Jangan. Allah Ta'ala mustajab doa. Jangan. Dia nak kata apa dia. Allah yang seronoklah sakit-sakit ni. Dia kata pasal ya hang tolong jaga. Jadi itu. Tolong suap bagi makan. Kan senang nak suap bini kita. Dia kan nak bagi. Nak pula tengah-tengah orang taubat tak bagi. Hang rasalah tengok sedap tadi. Dia pun nak beronok. Dia pun tak lalu telan sat keluar balik ludah itu. Beronok dia tak lalu, dia tak bisa makan. Dia kata aku tengok nampak macam lintah, tak lintah biar pergi. Cerita main Langkawi makan beronok telan tak lepas. Tahu tak, aku tengok dah ibu dia tadi. Rupanya dia duk tengok ibu tadi. Kata tak apa, tak mau makan sudah aku makan. Pasal kita tak tengok. Dia kata kalau abang tengok muka saya abang telan tak lepas. Dia tak cerita makan beronok. Yang kedua, ya, yang ketiga ialah ayadatul marid. Yang keempat ittiba'ul janaiz wa ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Sebab kami para malaikat ni jenis tak ada makhluk mati. Malaikat tak mati, jadi tak dapatlah peluang itu. Manusia ada peluang ini. Iringlah jenazah sampai ke liang kubur. Apatah lagi kalau jenazah itu orang yang akrab dengan kita, jiran kita, kawan kita. Tuan-tuan tak ramai tuan-tuan orang iring jenazah ni. Biasanya kita tengok adik-beradik dia ya. Kawan-kawan rakan ni tak ramai lah iring jenazah. Tapi orang tak tahu kata kelebihan pahala banyak iring jenazah sampai ke liang kubur. Tunggu orang semadikan jenazah dia sampai habis. Bagus pula kalau dengar baca talqin pula lagi. Laqinu mautakum,
kamu talqinkanlah, kamu peringatkanlah orang-orang di kalangan kamu yang sama ada yang nak mati pun bagus, yang dah mati pun tak apa, peringat supaya hidup ni pakat duk dengar. Baca talqin, baca dengar semua ya, supaya ada timbul rasa apa? Rasa teringat kepada mati. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha bi annaha tuzakkirul akhirah. Dulu aku larang, kata Nabi, kamu ziarah kubur kerana kamu suka apa ni, meratap-ratap. Tapi sekarang boleh dah. Setelah Islam dah berkembang ni, dah boleh dah sekarang orang tak meratap lagi dah. Bi annaha tuzakkirul akhirah, kerana dia mengingati kamu akan kematian, akan akhirat. Iyalah ziarah. Cuma kalau bolehnya, elok-eloknya, dan kalau boleh-bolehnya, kalau suami mati, isteri tak usah pergi lah. Isteri tunggu di rumah lah. Dan aku nak tengok juga orang semadi mayat yang tak apa, kami tangkap gambar bawa balik kat mak duduk di rumah. Lah. Kami ada video cam lah ni. Pasal apa ambil gambar orang semadi ni? Nak tunjuk kat bini dia nak mai, tapi kami tak bagi sebab dia duduk dalam ihdad, dalam kabung. Jadi kita boleh duduk rumah, kami tangkap gambar bagi, tunjuk kat dia nak tengok sangat. Buat macam tu kan, tak boleh mai dengan spek mata hitam dia, dengan baju hitam dia, nak tunjuk kabung, nak tengok suami dia apa buat kali terakhir. Nak tengok. Lepas tu nak jurih hayang atas kubur suami dia, tak usah duk jurih lah. Nak jurih waktu duk hidup lah ni, mati esok tak ada apa dah. Kau rasa nak jurih sangat, mai jurih lah. Mak, mai jurih aku nak mandi. Buat tak mau pula dah. Jurih waktu lah ni. Duk jurih, nak tunjuk kata duk jurih, tak usah duk jurih lah. Ni kira ni orang kata memberikan apa ni, penghormatan terakhir ni. Nak penghormatan apa, jurih waktu duk hidup lah ni lah. Ni nak semayang, aku nak pergi semayang subuh nikah lah, mai jurih. Tak mau jurih sendiri ya. Masa hidup tak mau jurih pula dah, mati duk kerap pergi jurih lah. Tak sapi kubur jurih, tak sapi kubur jurih. Pasal apa? Sayang ni waktu hidup lah, mati tak ada apa dah, duk dalam lah. Jadi perempuan kalau nak jurih kami, mai jurih lah. Kalau nak lap kami, mai lap lah. Esok tak usah duk lap lah batu nisan tu, tak jadi apa dah. Ni bawa lah kentola buhayak lah batu nisan, supaya batu nisan tu sentiasa berkilat seolah-olah mati kemarin. Tak usah. Nak lap, mai lap lah. Mai mak tolong lap aku baru mandi ni mai. Tak mau pula dah. Malas aku nak lap. Takut batal semayang lah. Tu dia. Kita pergi ziarah orang mati. Kita pi apa ni, buat tibang janazah, mengiringi jenazah sampai ke liang kubur. Nak kena jaga. Maksudnya orang perempuan tak boleh pi yang apa ni, suami meninggal tak boleh pi. Tak kata ustaz nak tengok juga ustaz. Tak apa, nak tengok tak apa, habaq kat anak-anak dia, tolong ambil gambar, pergi mak dia nak tengok, tak usahlah. 4 bulan 10 hari ke ustaz? 4 bulan 10 hari lah. Nak main jemaah di masjid, main tarawih di rumah lah. Dulu masa Pak Haji ada, dulu pun Mak Haji bukan Haji mai lah je. Pasal apa? Pasal Tok Bilal tu baik dengan Pak Haji. Kes tu Tok Bilal pun duk tanya juga, ni mak hang tak mai ke? Mak tak cukup 4 bulan 10 hari lagi. Tak apa, saja aku tanya ya. Tengok Tok Bilal pun tanya. Yang Tok Bilal tu pun macam tak ada cara nak tanya. Macam kes baru ni, kes duduk dalam ihdad. Lepas tu dia kenuri anak dia, atok kenuri awal lagi. Lepas tu suami dia meninggal. Duk susah hatilah kenuri pula buat di dewan. Dia ni duduk dalam kabung, takkan kot tuan rumah tak ada siapa, tinggal dia je. Lepas tu anak dia berkahwin. Tu macam mana ustaz? Saya ni dah kata tak boleh keluar rumah. Nak buat macam mana ni? Nanti tetamu mai, takkan tetamu mai ke dewan, lepas tu kona mai ke rumah saya pula. Satu masalah pula. Atok dah. Saya kata dewan tu tak ada bilik ke? Dia kata ada bilik VIP tu. Sewa bilik VIP tu, awak duduk dalam tu, tutup pintu, yang nak masuk perempuan saja masuk, lagi-lagi tak usah masuk. Pasal apa? Masuk saat nak tengok tuan rumah. Masuklah saat pergi salam dengan dia, bukannya ada siapa tak. Lepas tu habis majlis balik lah. Lepas tu siapa-siapa hak mai kemudiannya tu suruh sign buku je dah. Anda kata mai. Lepas tu buh CCTV, tengok siapa dia mai, siapa tak mai. Kan senang. Alah kenuri lah nak tahu siapa mai tak mai. Senang je buh CCTV depan tu.
Ya, semua mai tahu dah, nampak siapa. Tengoknya siapa tak mai. Oh, Pak Lompa tak mai rupanya. Patutlah pun kes dia hutang aku 3,000 hari tu, dia minta halal, aku tak halal. Dia tak mai nuri aku. Ada benda-benda hak kita tak boleh, dia kata. Ni cerita orang kampung ni. Dia hutang kawan tu 3,000. Dia kata, aku tak sampai iman tara tu. Iman apa? Iman dia mai ke aku minta halal hutang dia 3,000 tu. Iman aku tak sampai, dia kata. Pasal apa? Mulut aku jadi senyap. Ni Pak Long no minta, dia kata ni petih ni Pak Lompa nak habang lah, kata had hutang Pak Lompa 3,000 hari tu kita halal buang lah kot no. Kawan tu jadi senyap. Dia kata iman aku tak sampai aku perasan, pasal nak halal had 3,000 tu bukan iman dia. Ya, iman hak kawan cakap ni pun perasan tak lepi saya tak. Dia gamak diminta halal 3,000. Kawan tu merah biji mata tak nak impun 3,000, dia boleh minta halal. Tapi kalau kawan tu halal, selesai. Hutang ni tuan-tuan, nak cerita kat tuan-tuan, di antara wasiat yang wajib bukan wasiat harta. Harta tak wajib tuan-tuan. La wasiyata liwarisin. Nak wasiat pasal pewarisan tak payah wasiat, sebab dah ada hukum, dah ada hukum faraid. Yang kena wasiat ialah hutang. Hutang wajib tulis wasiat. Wajib tulis wasiat, ataupun panggil orang, bagi 2-3 orang dengar. Ni kita nak habaq kata hutang kita. Hutang Cina Hua, cat kereta aku, tulis dalam tu 2,500. Hutang Cina Kayu, aku hutang dia masa buat rumah dapur hari tu tak habis sampai lah dah 800. Hutang kawan ni, hutang kawan ni, hutang. Hak tu wasiat wajib dan berdosa kalau tak bayar. 1 dirham, 1 dirham tu RM1. Kita hutang orang 70 rakaat kita kena bayar. Kalau tak ada duit, kita tak hutang, tak bayar dia, mati esok di akhirat, kawan tu tuntut hutang, kita kena bayar dengan amalan. Kalau 1,000 kita hutang dia, habis mayang hak ada. Dan orang yang berhutang ni cerita dalam bab muamalat lah. Orang yang berhutang, kata Nabi, dan dia azam untuk tidak mahu bayar hutang, maka dia dibangunkan di padang mahsyar sebagai seorang pencuri. Sebab dia memang berhutang dan azam tak mau bayar hutang. Ada orang dia sengaja azam tak mau bayar hutang, padahal dia boleh bayar, tak bayar. Dan orang yang berkahwin dengan dia berhutang mas kahwin, dia berazam tak mau bayar mas kahwin ke isteri dia, dia berazam tak mau bayar sampai dia mati, maka dia dibangunkan sebagai seorang penzina. Tuan-tuan, jangan. Nak kena jaga. Baik, ni mengiringi jenazah ya. Belum mati wajib tulis wasiat. Apa dia wasiat wajib? Wasiat hutang. Jadi senangnya, tak mahu jadi susah hati, susah duk berhutang. Ni kereta ni beli cash ke? Beli cash, patut pun jalan 2 kilo, gotan tengah kilo. Tak apa, tak ada hutang apa. Kereta dia betul lambat, jalan 2 kilo, gotan tengah kilo, dia lambat nak sampai. Tak ada hutang apa. Dia kata kereta ni tak ada hutang apa. Rumah ni biar pergi macam ni, tak ada hutang apa ni. Dia jenis orang tak ada hutang. Ni rumah besarnya, tu dia tiang. Hutang banyak mana? Tak banyak mana, lebih kurang 800,000 lah. Dia macam mana nak bayar 800,000? Yang kelima, memberi minum air kepada orang dahaga. Ya, meminum air kepada orang dahaga. Orang yang dahaga dalam perjalanan, orang yang dahaga kerana berpuasa, orang yang dahaga kerana dia mai ziarah kita. Jamu minum air, pahala besar. Jamu orang dahaga. Orang dahaga tak jamu minum, Allah, pahala besar. Nak pula dahaga kerana buat ibadat, apa dia? Puasa. Isteri jamu suami dahaga, awak tak dahaga. 1 jang ayak tebu. Beli yang tebu 1 jang abu ayah hang tu, air tak bubuh langsung tu, ayah hang minum lah 4 kali minum. Tahu dia kencing manis 17. Dia kata amboi sehari 2 ni ayah hang nampak nampak bertokoh, jalan pelan dia, cakap pun tak banyak. Tokoh sungguh dia tak awak.
kenang kencing manis, aku jalan pelan sungguh. Dia syok tengok lelaki dia. Dia jamu pakai ayak tebu tiap-tiap hari bulan puasa. Tuan-tuan try tengok kalau tak percaya. Kencing manis naik 17. Ya, jamu minum orang yang dahaga, orang yang mana dalam perjalanan, ataupun orang yang dahaga kerana berpuasa, ataupun orang lapar. Maka dapatlah yang dikatakan ya pahala besar di sisi Allah SWT. Jamu minum apa ni anjing sekor pun dalam kasut ya, perempuan tu dia jamu minum anjing tu dalam kasut dia aja, ayak dia cebok bagi minum anjing lapang tu, dia masuk syurga. Tambah lagi lah jamu minum orang ramai. Orang buat sukan, budak-budak buat sukan lari. Yang rumah saya dekat dengan sekolah, saya tanya boleh tak nak jamu mereka? Allah ustaz lambat sikit ya, kami sedia dah minuman. Ambil peluang jamu orang dahaga. Memang mereka dahaga. Mereka nak buat apa ni, gotong royong, cuci kubur. Kita abang dah siap-siap. Ayak teh pagi saya sponsor. Bukan banyak mana tuan-tuan, cuh ayak teh. Ayak tengah hari, orang tengah hari, ayak orang saya sponsor. Pasal apa? Baru je mengaji, di antara pahala yang besar jamu orang dahaga. Sponsor ayak aja. Macam tu lah makan sama ramai-ramai. Kan ramai-ramai. Nasi bayar masing-masing. Ayak je aku. Sebab ayak bayar sikit. Hang ni kedekut. Bukan aku kedekut. Aku jenis orang mengaji. Aku dengar ketika mana Jibril kata kepada Nabi, tamanna Jibril Bani Adam kerana memberi makan orang dahaga. Ni aku jamu hampa makan ayak. Nasi tak apalah hampa makan, bayar sendiri lah. Nasi bayar sendiri, ayak je aku belanja. Tiap-tiap kali kalau pi dengan dia, ayak je dia belanja. Pasal apa? Dia ambil petua ni, jamu orang dahaga. Tu je. Bagus kalau tu kira buat amal dengan ilmu betul tu. Tapi cerita seorang sahabat saya, duit banyak tapi belanja orang tak pernah. Sebab prinsip dia, kalau nak jadi jutawan tak boleh belanja orang. Kata haru biru. Dia naik motor je pergi kerja, rumah sewa, rumah 5 biji dia punya beli, semua bagi orang lain sewa, dia duduk rumah sewa. Tu dia. Pasal apa? Pasal nak jadi kaya. Kalau kata pakai tak boleh kawan, nikah dah. Takut apa? Takut lagi. Dia agak-agak kami lah, tak pernah tanya dia lah, tak nikah. Duit banyak. Tu yang saya cerita tu. Dia kata aku nak habaq kat hang, kita kena macam tu. Kawan dia tanya, pesan kat dia, aku tinggal rumah ni, hang tolong cari orang sewa sebulan bayar 500 je kat aku. Dia kata, hai tuduh 500, siapa nak sewa rumah 3 bilik 500? 450 tak ada orang nak sewa. Tak apalah, 450 lah sebulan. Dia cari orang sewa 1 bilik 200. Siapa nak sewa rumah ni boleh, tapi aku tak sewa rumah, aku sewa bilik 1 bilik 200. Boleh kat dia 600, 450 bagi kat kawan dia, lain mau masuk akaun dia. Nah dia nampak. Awak tak kaya orang tu. Kawan hak sewa rumah dia tu pula 1 hari lebih pada tarikh dibayar RM10. Bayar tangan tak mau, semua bank in, supaya statement bank nampak banyak, esok nak utang pula. Tu dia. Manusia jadi kaya tuan-tuan kalau hak jenis tu tak usah kawan dengan kita. Tak usah kawan dengan kita tak reti nak kawan. Genggam tak tirih. Yang keenam kata Jibril alaihi salam, wasulhu bainal itsnain, mendamaikan di antara dua orang bergaduh. Satu benda yang sangat susah nak buat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat, satu pahala besar tuan-tuan. Wasulhu bainal itsnain, dua orang yang bergaduh kita cuba nak perdamaikan. Tak boleh, dia manusia. Dia manusia, dia tak boleh. Kalau paksa tak boleh paksa, dia tak boleh terima. Kalau boleh dia berdamai sungguh-sungguh lah kerana Allah, damai la ilaha illallah, pahala besar tuan. Jadi nak dapat tara boleh baik orang bergaduh, nak pula adik-beradik bergaduh, berebut hak nu, berebut hak ni, la ilaha illallah. Kita tengok tak mai, nuri tak mai, sakit demam tak pi tengok. Pasal apa? Pasal sakit dulu bagian faraid dia tak puas hati, gaduh.
Gaduh, aku tak redha langkah tanah aku. Dia kata, kalau hang pijak tanah aku cangkui buang tapak kaki aku. Dia tak tu dia, tapak kaki tu pun dia cangkui nak buang. Bukan sakat kaki dia saja dia nak kata, tapak kaki pun hang pijak tanah aku je, aku cangkui tapak kaki tu buang. Punya marahnya. Itu dia tuan-tuan, nak bagi baik kalau taratu punya bunyi perasaan kita tak sanggup. Tapi kalau boleh, dia kata dia pahala besar, kata Jibril alaihi salam. Yang terakhir, wa ikramul jar wal yatim. Yang ketujuh, kata Sayyidina Jibril, dia kata kepada Nabi, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan jar ni jiran dan juga anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim yang tak ada siapa yang nak, siapa-siapa nak tengok mereka, maka kita muliakan mereka. Anak yatim ni artinya yang kematian bapa, tinggal mak aja maka jadi yatim. Siapa yang mak mati tinggal pak, tak yatim. Mak mati tinggal pak duk jaga budak-budak tu, itu bukan anak yatim. Sebab pak duk ada. Yang jadi yatim tu sebab pak mati, mak duk jaga dia, maka tu nama dia anak yatim. Mak jangan duk makan harta dia tak ketahuan, itu harta anak yatim. Dah, ni harta suami saya, betul harta suami dia, tapi suami dah mati, harta-harta tu dah jadi saka pada anak-anak. Dia dapat sikit je, berapa, 1/8, 1/12 gitu je. No, anak-anak dia tu harta anak yatim ni, jangan duk makan tak ketahuan. Ini kereta masa aku zaman beli dengan dia dulu ni, dia lah zaman tu. Zaman tu dia duk ada lagi, tak apalah. Sekarang dia tak ada dah. Kereta tu dah jadi pesaka. Bukan hak dia secara mutlak, pandai-pandai duk pergi jual. Pergi jual lah apa, tak boleh. Harta anak yatim, hak tu nak kena jaga. Anak yatim pun anak saya, betul lah anak dia, tapi anak yatim sebab bapa mati. Jadi jangan duk makan harta anak yatim tak ketahuan. Pergi ambil senang-senang je, dah ambil habuan. Dia kata apa ni, bayaran untuk jaga mereka. Tak apalah macam tu. Setengah-setengah anak tak ada kisah lah, tak apalah mak, duit ayah tinggal itu banyak mana mak nak guna, mak nak guna lah. Kami tak reti nak organize duit tu. Kalau anak kata macam tu, anak yang baliag saja yang boleh terima, yang tak baliag tak boleh. Mana boleh terima pengakuan daripada orang yang tak baliag? Tak dianggap tak dianggap boleh dalam segi agama, tak boleh. Baliag dah baru boleh buat pengakuan, baru boleh dia dijadikan salah seorang daripada yang waris yang boleh mengaku. Kalau tidak, tak boleh mengaku. Tak baliag lagi jadi wali pun tak boleh. Kalau lah adik laki-laki dia tak baliag lagi, tak boleh jadi wali. Wali kena berubah ke orang lain, dia tak boleh, tak jadi tak baliag lagi. Baliag dah baru boleh buat pengakuan. Kata-kata ni kita bagi sama rata lah, sama rata, sama rasa. Tengok ada tak waris-waris yang tak baliag? Tak ada dah, semua baliag. Semua baliag sah. Kalau ada yang tak baliag, tak sah, tak boleh buat pengakuan macam tu. Melainkan kena faraid saja harta tu, tunggu sampai baliag baru boleh. Ya, macam itulah apa-apa hal pun, ya, dia hormati jiran pun susah juga. Jiran sebelah rumah, ya, rajin duk belah kucing. Lepas tu kucing tu main rumah dia, duk rajin kencing merata. Dia tangkap kucing tu, buh dalam gundi. Dia tanya saya, Ustaz, datang kucing ni kalau kita tak bagi dia pi mana, boleh tak kita kasih dia? Orang panggil apa? Kasih, no? Kasih. Dia nak kasih kucing tu, dia rajin kencing merata. Bukan kucing dia apa, kucing jiran lah. Saya kata, kasih kucing ni adalah khilaf ulama. Ada ulama kata tak boleh, ada juga ulama kata boleh. Tapi pada saya tak usah lah. Kasih kucing, kembiri, istilah bahasa surat dipanggil kembiri. Kasih, potong buang telur kawan tu. Saya kata kucing ni hidup kerana dua sebab. Tapi ada ulama kata boleh, tuan-tuan yang kata saya kata tak boleh. Ada ulama kata boleh, tapi saya lebih mirip kepada tak boleh. Yang pertamanya, binatang ni dia hidup kerana nafsu syahwah, nafsu seks. Jadi kalau kerat telur dia tak mengawan dah. Dia tak mau dah. Tina tengok itu lah. Tina lalu tengok, mai dah. Tu mai pula dah. Yang tina tu duk ngiau 3-4 kali dia buat tak tahu gitu ya. Kesian kat dia. Matlamat dia dua tu je. Yang pertama kerana nafsu, yang kedua kerana nak makan. Binatang itu je, lain tak ada dah. Hidup kerat telur kawan tu.
Itu kita malah nak jawab. Kalau saya kenal perasaan hari itu, jawab dah. Cuba gerak telok kita. Ya, nak kata macam tu lah. Dah, kita pun tak berapa kenal. Dia tanya, boleh tak ustaz kita nak kerat telur kucing ni? Dia jawab, tak usah lah kot. Kalau agak-agak kita dah tuan dia pun tak mau ambil tindakan, kita habaq banyak kali, kita bubuh masuk dalam raga tu, pergi letak di mana-mana tu, apa ada apa market dan mana-mana, sebab tuan dia tak mau ambil tindakan. Kita duk abang banyak kali dah, duk main berak di rumah kita, duk main kencing di rumah kita, duk main dia nak kasih buang. Jangan siksa dia macam tu. Itulah jiran, tuan-tuan. Buat baik dengan jiran, ya, buat baik dengan jiran. Dia tanam pokok bunga, lajak main rumah kita, bunga kertas tumbuh main kat rumah kita dengan duri-duri. Kita nak kerat, takut dia kecil hati. Bunga kertas tu bunga banyak. Kalau musim dia berbunga ni, musim la ni, daun tak ada langsung, bunga semua. Tapi duk main kacau kita. Habis sorban-sorban kita lekat habis bunga kertas. Nak kerat, takut dia kecil hati. Pergi habaq kat dia, kata nak kerat sikit ni maklum. Maklum kata, elok lah ustaz nak kerat, nak buat benih kan? Dia kurang gitu lah. Hak masuk ke rumah kerat semua. Benih tak benih? Tengok lantung sampah semua. Tumbuh tak ustaz? Tak tumbuh. Nak tumbuh apa pun lantung sampah. nak kerat, takut dia marah. Dah bunga kertas elok-elok tapi masuk main ke rumah kita. Itulah jiran. Nak kena jaga sungguh-sungguh bab-bab jiran ni. Sampai ada satu kisah dalam kitab jenayat, ya, bab-bab qudah, al-qudah ni. Tok Qadi terpaksa ubah hukum disebabkan jiran. Ubah hukum asal jadi macam lain sebab jiran. Salah rupanya hidup dengan jiran ni pun. Jiran apa ni tanam pokok. Jiran sebelah belah kambing. Pokok tu nak guna buah tapi daun beracun. Jadi kambing kawan tu makan pokok ni, mati 3 ekor. Mai habaq kat Tok Qadi, Tok Qadi buat jenah. Dia kata tanah saya Tok Qadi, saya nak tanam apa pun boleh. Betul? Tu hukum dia. Hukum asal tanah kita, tanam apa pun boleh. Tapi Tok Qadi buat keluar hukum baru. Tanya siapa tanam dulu, siapa belah kambing dulu. Hak belah kambing dulu ke hak tanam pokok ni dulu? Dia kata sebenarnya hak tanam pokok tu dulu, saya belah kambing kemudian. Tak payah bayar pembasan. Pak saya kambing dia pergi makan daun hak tumbuh keluar pergi ke rumah kawan tu. Dia tahu dah kata pokok beracun duk ada tang tu. Han jangan duk belah kambing tepi tu, han belah kambing tang lain. Belah kambing tang tu makan pokok kawan ni, mati minta pembasan pula. Saya kawan ni tanam dulu. Hukum dia sepatutnya Tok Qadi tak boleh buat keluar hukum macam tu. Tok Qadi kena buat keluar tanah dia nak tanam apa pun tak apa sebab tanah dia. Betul. Tapi kalau bab ni, bab jiran ni, ubah hukum dia dah. Kena ubah hukum. Tak boleh kena bayar pampasan sebab dia belah kambing dulu, kamu tanam pokok ni kemudian. Bila kamu tanam kemudian dia belah dulu, kamu kena bayar pampasan. Tak Tok Qadi, saya tanam tanah saya nak tanam apa pun boleh. Ya betul, tapi jiran ni pun Tok Qadi ubah hukum Allah Ta'ala. Dia tuan-tuan nak ceritakan jiran ni. Sebab itulah Jibril kata baik dengan jiran ni satu pahala besar, dan baik dengan orang-orang miskin ni pun satu pahala besar. Tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat ummati sekalian, habislah 7 perkara untuk tazkirah subuh kita pada pagi ni. Mudah-mudahan akan dapat manfaat insya-Allah, dan mudah-mudahan dapat input ilmu yang berguna, dan insya-Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan keyakinan kita dalam soal buat ibadat, dan juga kekuatan tenaga jasmani kita, semangat kita untuk terus menjadi orang yang memburu dan mencari ilmu, supaya amal kita sentiasa sempurna, amal kita diterima sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Ampun maaf kalau ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min amalin la yurfa', min du'ain yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.